لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى أيضا: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال تعالى أيضا: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya dapat sama-sama kita bertemu setelah sekian lama kita menangguhkan kuliah kita. Alhamdulillah, keadaan semakin baik. Jadi mudah-mudahan bila rezeki nikmat ini diberi balik pada kita, manfaatkanlah sebaik yang mungkin untuk menambahkan amal ibadah di rumah Allah ni, termasuklah menambah ilmu supaya orang kata itulah bekalan kita. Nak bawa apa lagi? Bekalan amal soleh yang boleh kita bawa, ilmu-ilmu kita, amal ibadat kita, itu sajalah yang ada untuk kita bawa ke alam yang lain. Jadi insya-Allah seperti mana biasa, seperti yang sebelum ini saya buat untuk ulang kaji bacaan-bacaan solat kita. Kita nak sambung baliklah. Dulu saya ingat kita dah selesai Al-Fatihah, dah selesai bacaan-bacaan dalam rukuk, sujud, i'tidal pun kita dah selesai. Hari ini kita nak fokus kepada doa kunut. Kita subuh-subuh tadi baca doa kunut, sembahyang subuh, salat fajar, salat subuh. Jadi kita nak mengerti atau nak ulang kaji. Saya yakin semua orang hafal lah doa kunut ni. Tapi mungkin kita ada juga yang terkeliru dengan doa kunut kerana bacaan dia sedikit confusing. Kalau kita tak betul-betul faham dia punya maksud, mungkin satu situasi kita hafal tapi kita tak faham apa yang dibaca oleh imam, ataupun kita baca sendiri pun faham tak faham gitulah. Ataupun kita sendiri tidak lancar, tidak betul-betul hafalnya secara yang tepat. Maknanya kita dengar. Sebab itu bagusnya kita berjemaah. Itu bukanlah satu keaiban, tapi kita kena belajarlah. Kita cubalah hafal. Dia nak hafal surah doa-doa kunut, apa yang agak panjang tu, kita kena faham maksud dia. Bila kita faham dia punya meaning, dia punya maksud, mudahlah untuk kita nak menghafal atau nak mengingat dia, kerana kita tahu maksud yang ada dalam doa itu. Satu lagi, sebab kita berjemaah, alhamdulillah lah, bila itu fadilat berjemaah ni. Kalau kita tak berapa lancar, kita mengaminkan doa imam, itu satu perkara yang boleh menampung kekurangan kita lah. Tuan-tuan perempuan, ayah anda bonda yang saya kasih sekalian, doa kunut ataupun dalam bahasa Arabnya al-kunut, iaitu qaf nun waw ta. Itu ejaan asal. Selalu kita tengok mungkin rumi dia lah, Q-U-N-U-T, yang berasal daripada fi'il qanata, qaf nun ta. Apa makna kunut atau qanata ni? Kadang-kadang kita jumpa dalam Quran, kalau kita baca mungkin qanitin, qanitatin, kita ada jumpa kan, taibatin, saimatin dan sebagainya tu kan, yang ayat merujuk kepada wanita-wanita yang solehah itu. Jadi apa itu kunut? Kunut ini maknanya adalah ta'ah, atau orang Melayu kata taat. Taat. Al-kunut bermakna at-ta'ah. Kunut bermakna ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kunut ni ada macam-macam. Kalau kita di Malaysia, sebab kita bermazhabkan Syafi'i, jadi kita baca doa kunut ketika solat subuh tiap-tiap waktu, tiap-tiap waktu subuh. Dan juga ada yang membaca kunut nazilah ketika musim pandemik, kita baca doa-doa tambahan dan sebagainya, ataupun bila ada isu-isu seperti Palestin dan sebagainya lah. Tapi kita sebagai orang yang bermazhabkan Syafi'i, kita baca doa kunut ketika rakaat kedua.
Kalau di Mekah tu biasanya solat pada bulan Ramadan, tiap-tiap malam dia akan baca doa qunut ketika witir. Contohnya begitu. Kita witir pun baca juga tapi 15 malam ke atas ya. Tapi kalau di Mekah tu tiap-tiap malam lah dia baca qunut tu. Ramadan. Jadi tak ada masalah lah doa qunut ni, kita boleh baca dia bila-bila masa sebab dia adalah doa yang bagus, sunat ya, sunat. Dan kalau mazhab Syafi'i sunat ab'ad ya, sunat yang berat, sunat muakkad yang sebaiknya dibaca. Kalau tak baca, kalau kita teringat kena sujud sahwi kan. Itu yang kita pegang hukum lah. Tapi saya bukan nak terang tentang fiqh tu, tapi saya nak terangkan tentang maksud dia. Yang pertama, bila kita baca biasa kita dengar imam lah baca Allahumma hdina fi man hadait. Kalau seorang Allahumma hdini fi man hadait ya, bacanya begitu jangan dipanjang-panjangkan di tempat yang tak sepatutnya ya. Allahumma hdina fi man hadait. Jangan, sebab dulu-dulu kita biasa Allahumma hdina fi man hadait, dia tak panjang hadait tu, dia tak panjang dekat ha tu. Allahumma hdina fi man hadait. Dia gitu je, laju je dia punya ha tu. Laju je kat ha tu ya. Jadi maknanya apa tu? Allahumma, wahai Allah. Itu kita biasa baca bila kita berdoa, baca doa makan, doa apa semua, kita mulakan dengan Allahumma. Perkataan Allahumma ni memang special sebab dia adalah satu perkataan yang hanya digunakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Walaupun dia merujuk kepada seruan, maksud dia wahai Allah. Wahai Allah ni kalau dalam bahasa Arab, tuan-tuan, puan-puan, ayah dan bunda saya kasih sekalian, biasa kita dengar kalau wahai Allah ni ya Allah lah kita sebut. Ya Allah, ya Tuhanku. Jadi ya tu wahai lah. Ataupun dalam bahasa Arab dipanggil an-nida. An-nida. An-nida ni maknanya seruan, macam azan apa semua kita panggil an-nida lah tu. Nun dal alif hamzah, nida. Ya, atau orang panggil nadi, nida, nama orang kadang-kadang ya, macam-macam nama lah, nadwa tu semua ada juga kaitan dengan nida ya. Jadi seruan. Seruan. Jadi special. Allahumma ni special sebab kenapa dia Allahumma tapi wahai, bukan kita kena ada ya kat depan ke ustaz, macam ya ayyuhal kafirun, ya ayyuhallazina amanu. Sebab dalam bahasa Arab ibadah ni, bahasa Arab Quran ni, bila kita nak menyeru tu, dia tidak semestinya menggunakan ya alif. Dia boleh guna ya ayyuha, dia boleh guna ayyatuha kan. Kalau kita baca surah Al-Fajr tu kan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, tu kan. Itu ya ayyatuha sebab dia kira perempuan. Jiwa manusia ni dikira perempuan walaupun kita ni lelaki. Jiwa dia dalam bahasa Arab tu, dia punya tata bahasa grammar tu ikut kepada muzakkar dan muannas ya, lelaki perempuan. Tapi maknanya seruan tu macam-macam. Tapi untuk Allah special, kita panggil Allahumma. Jadi wahainya ada dekat mana tuan-tuan? Ayah anda bonda semua, wahainya dekat mana? Kalau saya tanya, kalau saya tak tanya takut ngantuk. Tanya Allahumma, wahainya dekat mana? Dekat Allahu ke dekat Ma? Dekat Ma. Dia special. Dia punya wahai tu dekat ekor. Dia punya dia yang Ma tu Allahumma, sebab Allahu nama Allah. Nama Allah, tapi Ma yang kat ekor tu itu dipanggil wahai dah sebenarnya. Tapi dia tidak boleh diasingkan lah. Kalau asing dia tak jadi. Dia mesti Allahumma tu in one word ya, satu perkataan Allahumma, special ya. Ihdina, berikan hidayah kepada kami. Sama macam maksud ihdinas siratal mustaqim. Sama, perkataan yang the same word, perkataan yang sama, nafsul kalimah. Ihdina, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami. Jadi dekat situ apa maksud? Mula-mula kita baca doa, kita mula dengan Allahumma hdina, maknanya hidayah. Kita minta guidance, petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ihdina, ya Allah beri petunjuk pada kami. Fi man hadait, seperti manalah orang-orang yang mendapat hidayah sebelum kami. Gitu. Pertama sekali kita minta hidayah. Kalau tak ada hidayah, kita tak adalah duduk sini tuan-tuan. Kan? Kalau tak ada hidayah, seronok tarik selimut lagi kot. Kan, walaupun selimut tu 500 gram pun tak larat nak angkat. Kan, contohnya begitulah. Tapi kita ada hidayah. Ada orang dia ada hidayah tapi dia tidak ada taufiq. Apa itu taufiq?
kekuatan nak melaksanakan hidayah. Hidayah ada, petunjuk tahu. Oh, solat subuh tu afdal berjemaah di masjid ke apa ke, sekarang dah buka dah. Tapi bilangan macam ni jugalah sendunya. Macam biasalah kan. Tapi Jumaat dia rebut-rebutkan. Ya, sampai nak panjat pagar serang jemaah, serang AJK. Kata apa AJK ni, pilih kroni-kroni je. Kan. Biasa tak kena tu. Tak tahulah Sarjana MPI kena ke tidak, tapi saya rasa majoriti surau kena. Kan. Pilih kroni-kroni je kata dia kan. Fitnah. Tapi bila dah buka macam ni tak nak datang. Kan. Macam marah je ustaz, dah lama tak datang tu yang geram tu. Dah lama tak tazkirah ya. Allahumma hdina fi man hadi. Hidayah ni sangat penting tuan-tuan. Ramai orang ada hidayah. Sekarang senang je hidayah nak dapat ni, Facebook. Ya, ada live tazkirah merata tempat, sekian ulama. Saya ni bukanlah hebat sangat, tak ada orang tengok pun. Berapa orang je tengok. Kalau ulama-ulama tertentu kan beribu tengok. Masya-Allah ya. Ada ulama-ulama kita yang bagus bertazkirah di Facebook tu, walaupun dia duduk jauh, mungkin di Kelantan dan sebagainya, tetapi dia punya tazkirah tu masya-Allah memang hebat. Ya. Ada juga orang dapat ribu-ribu pendengar, tapi ceramah benda yang kontroversi. Ada juga. Baru-baru ni adalah, tapi saya tak nak sebutlah siapa. Tapi memang ada yang menipu sijil dan sebagainya. Dan dia berceramah di sekitar Masjid Negeri Selangor. Tu kena rujuk tuan-tuan. Bila kita jemput penceramah, saya sijil ada tak apa, sijil tulen. Ada berceramah tu dia sijil tak tulen. Dia yang dia tipu tu pula kenapa tahu yang saya terasa sangat tu, sebab dia ambil sijil USIM. Dia ambil sijil USIM sebab saya USIM. Lecturer kat USIM, jadi dia tipu sijil USIM. Dan dia bagi dekat semua masjid, mengatakan dia ada degree daripada USIM. Sedangkan tidak ada. Tapi bukan semualah. Saya cerita ni, itu kes yang saya jumpa tu pun seorang je. Sebab itu pun orang bagi tahu saya. Saya ni memang malas nak berkisah hal orang. Tapi ada orang tanya saya, "Ustaz kenal tak sekian-sekian ni?" Ya ke, kenapa pula? Dia menipu sijil. Sijil degree. Dia tak ada degree. Lepas tu kata belajar kat pondok. Rupanya pondok tu memang ada, tapi dia tak pernah belajar apa pondok tu. Macam-macam manusia ni. Biasalah. Orang-orang kita ni semua manusia kan. Macam tu. Tapi tak semua orang macam tu. Mungkin segelintir kecil, tapi dia mencemarkan lah. Mencemarkan asatizah yang ada sijil yang genuine ya, yang asli. Itu. Jadi kita nak pilih penceramah pun kita kena tengok. Memang dia ada tauliah. Memang dia ada tauliah. Ceramah sampai masjid negeri dan sebagainya, tapi sijil tu telah dikelentongnya. Macam-macam. Ya, manusia biasalah tu. Kan kita lebih jujur. Kalau kita tak ada cakap tak ada. Kalau apa yang kita nak risau? Rezeki ni Allah, rezeki Allah luas ke bumi ni kan. Kalau kita tak ada sijil, cakap tak ada sijil. Kalau ada sijil, kalau nak sijil, belajarlah. Mana boleh main photostat je mana sijil. Kena belajar. Bukan senang nak ada kat depan ni. Saya pun takut nak macam ceramah kat orang ni. Tapi amanah kan. Walaupun saya ilmu tak banyak, tapi saya bagilah apa yang saya tahu. Macam tu. Ya, tapi jangan kita sampai kelentong sijil. Tu bahaya tu. Jadi tuan-tuan kena semak ya. Ceramah-ceramah tu. Bukanlah saya kata ceramah sini tidak, tapi makna kena check lah. Tak salah, kita jangan rasa takut kan bila kita tanya-tanya dah takut sentap pula penceramah-penceramah. Dia kena faham, kena berlapang dada dan dia kena faham, sebab isu ini dah jadi isu yang besar ya. Tu kita kena faham. Tapi bukan semua orang, mungkin segelintir kecil dia, mungkin seorang buat hal tu. Itu yang masalah ya. Jadi itu hidayah kita panggil. Yang kedua, Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Itu afait tu kena panjang. Afait tu kena panjang. Dia punya ain dia kena panjang. Wa afina fi man afait. Ya. Jadi makna di situ apa pula? Dah dapat hidayah, kita minta pada Allah apa? Keafiatan. Apa itu keafiatan? Yalah, kalau kita tak ada afiat, macam mana datang sini? Kan? Alhamdulillah, majoriti kita ataupun semualah sepatutnya begitu. Kejujuran kita mesti dah 2 dos vaksin lengkap dan matang. Dah matched dah dia punya dos tu. Ambil, saya pun dah lama dah lah, Julai lagi dah selesai semua. Mungkin tuan-tuan lebih awal. Ya, alhamdulillah. Walaupun ada juga yang tak cukup lagi mungkin dalam proses
Mungkin dulu mula-mula takut sangat dengan jarum, takut sangat jarum tu gigit kita. Sampai macam-macam orang, ya, takut. Ada yang lagi teruk, anti pula. Anti vaksin, tak nak buat suntikan. Kerana apa, itulah, inilah, dajal lah, apalah, apa ni? What's wrong with you? Kan? Kalau ustaz dah marah cakap orang putih. Kan? Apa masalah kamu ni? Dajal mananya? Peliklah dia orang ni. Saya pun tak faham. Kan? Dia ingat benda macam ni kita saja-saja seronok ke nak menginjek? Nak pergi Mekah baru kena injek, tuan-tuan. Kan? Kalau kita dah biasa injek pergi umrah, saya rasa isu vaksin COVID-19 ni saya tak ada masalah pun. Sebab kita dah biasa pergi umrah memang injek. Saya pun selalu tu injection vaksin tu, kalau tak pergi memang tak ni. Sehingga kan dulu masa saya mula-mula tahun-tahun lepas lah, ada juga di kalangan jemaah yang jenis memang anti vaksin. Dah lah dia tak nak menyuntik. Masalah dia pula, dia mengatakan bahawa vaksin-vaksin yang diambil ini dan juga termasuklah vaksin haji dan umrah ada babi di dalamnya. Oi, dahsyat lah. Dia lagi pakar pada pakar-pakar perubatan yang lain. Kan? Terang-terang cakap. Lepas tu rujuknya apa? Rujuknya daripada website Indonesia. Sudah. Kita sekarang duduk mana, tuan-tuan? Sarjana impian ni cawangan Indonesia ke? Contoh, bukan sarjana impian lah. Kan? Jangan kita, kalau kita, sebab itu dalam Quran Allah kata fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang pakar. Kalau kita bukan pakar perubatan, janganlah pandai-pandai. Saya pun bukan pakar perubatan. Saya doktor, tapi doktor mengajar bahasa Arab, bukan doktor kesihatan. Dan fatwanya pun hari-hari Jumaat kita dengar khutbah Jumaat tu. Kan? Hendaklah mengikut apa yang disuntik itu telah pun mendapat kelulusan daripada Majlis Fatwa Kebangsaan. Ingat Majlis Fatwa Kebangsaan seronok ke nak luluskan hukum hakam? Dia mufti-mufti, kalau dia salah buat fatwa, besok akhirat dia tanggung lah. Kan? Tapi dia mufti-mufti ni dia adalah orang-orang yang bertauliah. Kita nak harapkan siapa lagi? Jadi itulah. Kenapa saya cerita pasal tu? Ya, ustaz melirik sampai ke situ. Sebab afiah ni lah. Wa'afina fi man afait. Berikanlah kami keafiatan seperti mana orang-orang yang terdahulu mendapat keafiatan. Afiat ni maknanya kesihatan, tuan-tuan. Maknanya kesihatan ni tuntutan dalam Islam. Hari-hari kita minta. Hatta orang anti vaksin pun baca doa kunut. Tapi kau faham tak apa kau baca tu? Macam marah ustaz. Geram, tuan-tuan. Sampai saya ada kenal lah beberapa orang, saya tak naklah sebut siapa-siapa, tapi memang tak ambil suntikan. Sebab apa? Dia kata dengar daripada doktor gigi kata. Pasal vaksin dengar daripada doktor gigi. Allahu Akbar. Kalau doktor gigi nak buat braces ke, nak buat cuci gigi ke, ya, nak betulkan gigi, lubang gigi ke, okeylah. Memanglah doktor pun tahu, dia ada basic juga medik kan. Tapi kita macam mana tu ya? Saya pun pelik lah. Sedangkan orang-orang yang bercakap tu bukan orang yang tak ada ilmu. Orang ada ilmu. Kesian kan? Semoga Allah bagi hidayah kepada mereka ni. Tu yang kedua, wa'afina fi man afait. Dalam tak apa, saya cerita dulu, lepas tu nanti saya sebut pasal tata bahasa dia tu. Wa'afina fi man afait. Wa tawallana fi man tawallait. Apa makna wa tawallana fi man tawallait? Tawalla. Dalam bahasa Arab, tawalla ni maknanya apa? Tawalla ni maknanya mulia. Mulia. Muliakanlah kami ya Allah seperti mana engkau memuliakan orang-orang yang sebelum kami. Mulia ni apa, tuan-tuan? Mulia ni bukan maknanya kita nak dapat kedudukan hebat. Orang tengok kita mulia, panggil kita yang mulia, tuan guru contohnya kan. Saya tak suka orang panggil saya tuan guru. Saya memang tak boleh, saya tak boleh terima istilah itu. Walaupun ada sahabat-sahabat panggil gitu, saya tak nak. Sebab saya tidak cukup layak untuk guna title itu. Ya, jadi mulia ni bukan mulia pangkat, mulia kedudukan, tak. Mulia ini di sisi Allah apa dia?
Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di kalangan kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Itu yang kita nak pada Allah Subhanahu Wa Taala, muliakan kita sebab ketakwaan kita, bukan sebab kita bangga dengan kedudukan kita, jawatan kita, gelaran kita contoh. Tidak, tapi kerana takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengangkat martabat dan darjat kita. Itu yang penting sangat-sangat. Ya, dalam kehidupan ni sudah tentulah, kalau kita bekerja ada jawatannya, ada itunya, ada ininya, okey, itu tak ada masalah lah. Ya, tetapi kita kena ingat, bila kita mendapat kemuliaan dalam masyarakat itu, kita kena bawa kemuliaan itu untuk apa orang kata, supaya kita ini semakin lama semakin merendah diri. Bukan semakin lama semakin ego ataupun riak ataupun takabur dan sebagainya. Biasa dalam kehidupan memang begitu. Pekerjaannya, mungkin gelaran-gelaran yang kita dapat daripada sultan dan sebagainya, tahniah saya ucapkan, sudah tentu kita ada sumbangan yang besar dalam masyarakat. Tetapi kita kena ingat, apa yang diberi oleh manusia itu sebenarnya kita kena jadikan ia sebagai satu, orang kata apa, supaya kita tidak melakukan perkara-perkara yang jahat, perkara-perkara yang buruk. Kerana ada orang yang dapat gelaran-gelaran tetapi ambil rasuah, penyelewengan dan sebagainya. Itu memang isu-isu yang kita nampak selalu di media massa. SPRM tangkap sana sini dan sebagainya. Itu memang sukar kita nak jangka. Tapi ramai yang bagus. Saya kenal ramai sangat-sangat. Ramai sangat-sangat yang memang baik sangat-sangat, ya, walaupun mereka mempunyai gelaran-gelaran yang hebat, tetapi mereka sangat down to earth, sangat tawaduk, sangat bagus dan dermawan, masya-Allah. Ya, tak berhenti memberi infak, sedekah dan sebagainya, masya-Allah. Itu hebat. Baik, itu yang ketiga. Wa tawallana fi man tawallait. Dia kalau baca slow-slow dia macam terlupa. Sebab doa kunut ni kita baca laju selalu kan. Bila kita slow tu dia macam tersekat-sekat sikit, nak ingat kembali. Yang keempat apa? Wa barik lana, betul? Wa barik lana fi ma a'tait. Apa tu wa barik lana? Selalu baca doa makan pun lebih kurang itu juga. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzaban nar. Kita kalau ajar anak, ajar cucu tu, kita ajarlah dia baca, kadang budak-budak biasalah pelat kan. Dia baca tu kadang tak betul. Jadi kita kena tegur lah. Ya, Allahumma barik, bukan barikana. Anak kita baca barikana, bukan barikana. Barik lana, L-A-N-A. Allahumma barik lana fima razaqtana, bukan rozakana. Biasa dengar anak cucu baca, ya kan, razaqtana wa qina azaban nar. Jadi atuk, nenek, sebelum cucu baca doa, semak. Atuk nak dengar kau baca, cuba baca. Kau tak betul baca, kau jangan makan. Kan? Jadi kita dengar dulu dia baca bagi betul. Cucu-cucu anak-anak jangan kita ajar pelat-pelat. Kalau ajar pelat sampai besar dia pelat nanti kakang. Kena ajar walaupun dia 2 tahun 3 tahun cakap tapi kita kena betulkan dia punya makhraj dia. Mudah-mudahan anak-anak ni menjadi pejuang Islam, insya-Allah. Ya, ulama, ya. Itu insya-Allah. Anak cucu kita itulah kita harap engineer, tapi engineer yang profesional, tetapi Muslim profesional. Ya, jadi lawyer yang baik, yang menjaga syarak, bukan yang anti-Islam, liberalisme dan sebagainya. Takutlah kita jadi orang profesional tapi jadi gitu pula. Banyak isu tu kita boleh tengoklah, tuan-tuan pun tahu siapa golongan-golongan itu, ya. Baik. Apa makna wa barik lana fi ma a'tait? Kita dah tahu dah, bila kita sebut barik ini ada kaitan dengan apa? Ada kaitan dengan barakah, berkat. Jadi kita nak apa? Berkatilah bagi kami, wa barik lana fi ma a'tait, atas apa yang engkau telah berikan. Nikmatlah. Ya, kita dapat nikmat, Allahu akbar. Nikmat macam-macam nikmat. Duduk rumah pun dapat nikmat, work from home pun nikmat juga. Saya pun jenuh dah work from home, lama sangat dah. Sampai dah berapa lama ni kelas akan datang ni, anak murid dah boleh masuk, tapi kelas online juga. Tak boleh nak ke mana dah. Pergi USIM tu boleh lah, sebab Negeri Sembilan fasa 4 ya. Negeri Sembilan fasa 4 dia agak laju sikit. Walaupun duduk di Selangor, fasa 3 dah kita, insya-Allah. Dah lepas dah kan fasa 3 dah ya. Alhamdulillah. Negeri Sembilan fasa 4 dia laju sikit.
Jadi maknanya, tapi kelas online juga. Tapi itu nikmat jugalah, semua nikmat. Memang ada orang tengok COVID-19 ni, memanglah dia musibah kan. Virus apa nak wabak pakai mask sepanjang masa ni, niqab ni tak boleh lepas lah. Kalau dulu saya ceramah saya buka kat, tapi sekarang tak boleh, kena pakai, seram. Kena pakai sebagai tawakal kita kan, usaha kita lah. Lepas tu tawakal pada Allah. Alhamdulillah jarak sosial sebagai, tapi tak seronok kan kalau fikirkan nak semayang rapat-rapat dengan kawan, lepas solat nak bersalaman, nak berpelukan dengan kawan-kawan kan. Kalau daripada zaman-zaman dulu kita ingat, Masya Allah terindukan kenangan-kenangan itu. Kita sama-sama semayang, salam ya, selawat dan sebagainya. Tapi kita tak boleh nak buat begitu sekarang ini. Buat masa inilah, mudah-mudahan dikembalikan semula nikmat itu oleh Allah SWT. Ya, ada orang menganggap dia sebagai satu hikmah. Saya jumpa macam-macam orang, tuan-tuan. Kadang-kadang yang bawa food panda, Grab tu, ya, kadang saya kenal dia orang. Ya, jadi dia orang kadang cakap kat saya sendiri. Saya tak korek pun, dia orang sendiri cerita. Ada hamba Allah cakap, "Ustaz, dulu saya sebelum saya bawa Grab ni, masa zaman-zaman sebelum Covid, gaji saya belah-belah ribu satu hari." Satu hari, bukan sebulan. Satu hari. Sebab apa? Jadi pemandu pelancong. Mandu pelancong bawa orang Arab pula. Dia pandai cakap Arab, lahir kat Mekah pula tu. Macam saya Arab celup. Dia Arab betul, tapi dia Melayu lah, lahir kat Mekah. Ramai kan anak Melayu kita ni lahir kat Mekah. Jadi dekat Malaysia dia jadi pemandu pelancong Arab. Arab kaya kan? Kaya. Kalau datang sini macam-macam harta dibawa. Pergi sana, pergi sini. Dia orang Arab datang sini, dia tak melawat masjid, dia pergi juga lah masjid. Dia pergi mana? Genting Highland kan, Langkawi, ya. Langkawi tu okey lagi lah. Kalau Genting Highland tu, Allah, memang saya dah lama tak pergi, saya tak nak pergi Genting Highland. Oh tidak, ya. Itu orang Arab punya style. Tapi kenapa saya cerita itu? Tapi Ustaz, gaji belah-belah ribu satu hari, dapat komisen itu ini, tapi saya lalai. Saya lalai. Apa maksud lalai tu, tuan-tuan? Kita pun faham. Bila lalai makna apa? Salat tidak terjaga. Itu yang wajib, yang paling fardu sekali, salat kan. Tidak terjaga. Yalah, bawa orang Arab. Arab ni pun tak tahulah. Kalau yang baik-baik sangat Arab. Saya bukan kata Arab tu semua jahat, tak. Macam kita juga Melayu kan, bukan semua baik, bukan semua jahat, gitulah. Sama. Tapi kita pun faham lah, tuan-tuan pun biasa pergi haji, pergi umrah kan, tahu perangai dia macam mana. Saya pun bergelumang orang Arab, biasalah kita mengajar bahasa Arab, kita tahulah macam mana kan perangai dia orang. Jadi yang nak ceritanya pasal yang bawa Grab ni tadi, dia cakap itulah, dia kata bagus juga. Dia cakap itu bagus juga ada Covid ni, dia kata. Sampai macam tu lah dia dah bersangka baik dengan Allah Ta'ala lah. Mungkin keinsafan tu dah timbul kan, hidayah milik Allah. Bagus juga ada Covid, dia kata. Kalaulah saya mati, dia kata, kalaulah saya mati ketika saya lalai tu, tak tahulah nak cakap macam mana, dia kata. Jadi akhirnya itulah, dah tak boleh bawa pemandu pelancong, pelancong pun tak ada datang Malaysia ni, terpaksalah bawa Grab, ya, jual nasi dan sebagainya. Tak ada masalah, boleh, itu rezeki yang halal kan. Tapi nak katanya berbeza pada sebelum Covid dulu, gaji belah-belah ribu satu hari, tapi disebabkan lalai kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu mungkin dugaan kepada beliau. Itu mungkin dugaan pada beliau. Kan? Jadi maknanya setiap satu tu ada hikmah. Sebab itu bila kita sebut berkatnya apa yang engkau berikan tu, maknanya kita apa saja yang berlaku tu semua kita fikirkan yang baik. Sangka baik dengan Allah. Allah jadikan begini, mungkin ada hikmah bagi certain orang, bagi sebahagian orang nak menyedarkan. Kan kita tengok ada pelbagai orang, mungkin ada juga jemaah-jemaah di Sarjana Impian yang meninggal kerana Covid. Ya, selebriti-selebriti meninggal kerana Covid. Kan? Itu semua menimbulkan keinsafan pada orang lain. Tapi ada juga orang tak insaf-insaf pun ada. Ada. Ya, semua hidayah milik Allah. Kita boleh sampai je. Macam saya sampai je. Saya boleh sampai ke ilmu saja, tapi saya tidak boleh memaksa. Kalau orang dalam dewan ni tak apalah kan, ataupun yang menonton Facebook live ni okeylah. Kalau orang yang tak ada apa-apa, tak pernah pun tengok ceramah, tak pernah dengar, tak pernah ikuti, tak pernah buat apa-apa sekalipun, macam mana? Kan? Itu memang kesian lah. Mudah-mudahan mereka diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala. Jangan disebabkan susah itu bertambah jauh daripada Allah SWT. Itu yang sangat-sangat kita tidak mengharapkan begitulah berlaku pada masyarakat kita. Ya. Kemudian yang kelimanya doa apa? Wa qina bi rahmatika syarra ma qadait.
wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Peliharalah kami daripada keburukan apa yang telah engkau tetapkan. Wa qina. Wa qina ni satu perkataan yang special, daripada awal pun special lah. Ihdi, tawalla, afi, tawalla, barik dengan waqi, qi. Dia 5 fi'il ini, dalam bahasa Arab kita panggil fi'il lah, ataupun kata kerja ya. Verb. Fi'il, 5 fi'il itu adalah fi'il amar dia panggil. Fi'il amar ni apa, tuan-tuan dan puan, ayah anda bonda sekalian, iaitu kata kerja perintah, kata kerja suruhan. Tapi ini kita bukanlah menyuruh Allah atau memerintah Allah. Namanya fi'il amar, kata kerja perintah, tapi sebenarnya dia adalah bila kita daripada kita sebagai makhluk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu adalah doa. Tapi kalau perintah tu daripada Allah kepada kita dan menggunakan fi'il amar yang sama, itu kita panggil sebagai tuntutan daripada Allah atau perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bentuknya sama. Fi'il amar, kata kerja perintah. Yang kita dengar hadaid, a'taid, afaid, yang bunyi dia yit kat belakang tu, itu semua adalah fi'il madhi dia panggil. Fi'il madhi. Apa betul fi'il madhi? Past tense. Past tense. Benda dah lepas. Itu yang saya sebut telah tu saya terjemah tadi. Okey? Faham Fi ma atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Qada lah, ketetapan Allah. Allah dah tetapkan baik ke buruk Allah tetap, tapi kita kalau yang buruk tak naklah. Sebab itu kita sebut wa qina azaban nar wa qina syarra ma qadait. Ya Allah, jauhkanlah, hindarkanlah keburukan, penyakit, musibah, kemalangan, keracunan, apa sajalah. Minta jauh. Kalau kena juga minta kesihatan, doa, usaha, dapatkan rawatan dan sebagainya. Itu usaha kita lah. Selain itu berserah pada Allah, ya. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Sesungguhnya engkau, fa innaka, maka sesungguhnya engkau, taqdi, yang menetapkan, wala yuqda alaika. Jangan yang kat alaik tu saya kata tadi, jangan kita hentam aja bacanya, ya. Fa innaka taqdi wala yuqda alaik, bukan alait, bukan ta ya, dia ka. Apa sebab? Maka sesungguhnya engkau yang menetapkan dan tidak ada siapa lain yang menetapkan untuk perkara itu. Maknanya tak ada siapa pun yang boleh mengubah ketetapan Allah. Hanya Allah saja boleh. Jadi kita tak nak benda-benda yang buruk. Kita tak nak penyakit, kita tak nak COVID-19, kita tak nak apa-apa semua yang negatif ni. Jadi kita minta pada Allah lah. Minta pada Allah. Tapi usaha. Kita usaha, mesti usaha. Lepas usaha, minta pada Allah. Itulah akidah ahli sunnah wal jamaah. Kita usaha, ikhtiar dan sebagainya, dan ujungnya serah pada Allah. Baru betul. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Fa innahu la yadhillu man walait. Kan? Wala ya'izzu man adait, kan? Fa innahu la yadhillu man walait. Maka sesungguhnya tidak hina orang yang engkau muliakan. Walait tu mulia, macam tadi tawalla yang awal tadilah. Maknanya kalau kita ni mulia di mata Allah, mana kita tidak akan menjadi orang yang hina. Ayat yang berikut tu bertentangan maksud. Dia punya opposite meaning, perkataan berlawanan. Wala ya'izzu man adait, dan tidak mulia orang yang engkau musuhi. Bayangkan, Allahu Akbar. Kalaulah Allah tu musuhkan pada kita ini, Allahu Akbar, mana kita nak pergi? Tak nak duduk dalam dunia, nak pergi mana? Nak duduk dalam tanah, siapa punya tanah? Nak terbang ke langit, siapa punya langit? Tak nak duduk di bumi, nak pergi planet mana? Planet Marikh, planet apa, Pluto, planet apa lagi? Itu siapa punya semua? Allah Ta'ala punya. Jadi jangan sekali-kali, ya, kita insya-Allah lah orang beriman ni fahamlah tu. Tapi kalau orang yang dimusuhi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kehidupannya tidak berguna. Duit banyak macam mana pun, harta menimbun-nimbun, ya, tapi tidak kalau ada Allah musuh tu tak jadi apa dah.
Kufur lah tu, orang yang kufur pada Allah, ya. Okey, innahu la yadhlimu walid wa la yu'izzu man adait. Tabarakta rabbana wa ta'alait. Itu wa ta'alait. Walaupun tadi alaik, yang ini ta'alait, yang ini ta. Kalau buka mas ni nampaklah saya sebut, tapi sebab dah tutup, dengar je lah bunyi dia, ya. Tabarakta rabbana wa ta'alait. Itu semua pujian pada Allah, ya. Dan demi kesucianmu, wahai Tuhan kami, dan demi ketinggian kepadamu. Ini nama-nama Allah lah. Tapi special tuan-tuan, nama-nama Allah ni bentuk dia adalah past tense. Bentuk dia adalah fi'il madhi, benda dah lepas, tetapi merujuk pada nama Allah. Itu special. Macam kita sebutlah Allah Subhanahu wa Ta'ala, SWT. Ta'ala tu past tense, dia adalah fi'il madhi, tapi special. Kalau kita belajar bahasa Inggeris ke bahasa Melayu, kalau dah lepas-lepas lah, tak ada dah nak kira apa dah. Tapi bahasa Arab, kalau dia past tense tu, kemungkinan dia membawa makna doa. Macam Ta'ala, Azza wa Jalla, Tabaraka wa Ta'ala, selalu kita dengar ustaz-ustaz kita sebut. Ya, apa lagi? Nama Nabi pun, Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kat ujung nanti saya sebutlah. Selawat kan. Special sangat bahasa Arab, Masya Allah. Itu yang penting sangat tu, saya nak highlight selalu. Ya, Tabarakta Rabbana wa Ta'ala, falakal hamdu ala ma qadait. Dan kepadamu puji-pujian atas apa yang telah engkau tetapkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ya ala kulli hal. Baik pun alhamdulillah ala kulli hal, buruk pun alhamdulillah ala kulli hal. Nak buat macam mana? Kan, tapi syukur pada Allah sebab masih lagi diberi kesempatan untuk beribadah, untuk hidup dan sebagainya. Dan ujung tu, wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Selawat ni kena hati-hati. Bila kita baca, macam imam tadi, okey, betul bacaan dia. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Bila kita baca salat depan dia, ujung dia jangan baca wa barik wasallim. Wa baraka wasallam. Itu juga adalah pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk fi'il madhi, past tense. Baraka wasallam. Sebab depan dia salat. Tapi kalau kita baca Allahumma salli, salli baris bawah kan? Sebab dia fi'il amar. Kalau salli fi'il amar, kalau salla fi'il madhi. Itu istimewanya. Tapi tetap selawat pada Nabi, dua version. Dia ada dua beza, ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Dia punya konsep senang. Kalau takut yang bonda terlupa ke, senang aja. Kalau depan dia salat, belakang dia semua baris atas, wa baraka wasallam. Kalau depan dia salli baris bawah, maka ujungnya baris bawah juga, wa barik wasallim. Senang bahasa Arab ni, cuma kita kena belajar. Kalau tak belajar, kita tak tahu, kita hentam aja baca, asalkan sedap. Dia sedap tak semestinya betul. Ya, baik. Saya pun tak boleh lama sebenarnya, yang dia bonda, sebab saya ada ujian lisan budak USIM nak masuk dah ni, online. Jadi examnya pukul 8. Jadi saya tak sempat nanti, kalau sebab saya tinggal jauh sekarang, saya pergi duduk Eco Hill dah sekarang ni. Saya dah tak duduk Kajang Perdana, jadi jauh sikit dekat Beranang rumah saya. Jadi insya-Allah lah pada masa akan datang kita akan sambung pula bacaan-bacaan yang lain. Walaupun dia simple, tapi ialah benda tu sangat penting kan, untuk kita improvekan ibadat kita, tingkat ibadat, tingkat kualiti tu. Sebenarnya ibadat tu dah ada dah, tapi nak kualiti dia. Kualiti tu sangat penting, sebab itu membezakan kita dengan orang yang tak belajar. Penting sangat benda ni, ya. Jadi saya situ sajalah, minta maaf terkasar bahasa, ya, terusik hati ayah dan bonda, tuan-tuan puan. InsyaAllah mudah-mudahan doalah supaya kita terus pulih daripada pandemik, ya. Hari-hari solat hajat, tahajud tu doa-doa, pagi-pagi kita bangun doalah. InsyaAllah mudah-mudahan Allah lindung kita semua. Kita akhiri dengan doa. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam, khassatan corona ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi